Okay, muka surat 43. Kita sambung yang itu hari. Apa ni? Rasa last macam salin contoh je kot. Cikgu suruh kamu. Alright. Untuk hari ni kita up sikit. Okay, kita up sikit untuk penyelesaian masalah. Juga melalui contoh. Jadi kamu tengok cara dan apa ni, bagaimana nak tulis lah. Okay. Jadi yang penting, okay, cara kamu baca soalan dulu. Okay, cara kamu nak faham soalan dulu. Okay, buka muka surat 43, kamu lihat dekat contoh 14. Dia bagi dekat situ satu penyataan. 2 ayat saja. Okay, dia bagi dekat situ satu rim kertas ada 800 helai kertas. Satu rim tahulah kan, satu buku kertas tu kan. Kemudian setiap kertas tebal dia 9.4. Eksponen negatif 3 cm. Which mean milimeter lah kan. Kecil dari milimeter. So sekarang ni dia beri jumlah tebal bagi N. N rim kertas. Total ialah 225.6 cm. Cari berapa bilangan N. Hitung nilai N. Cara kamu nak cari ialah sekejap Dia suruh cari sehelai kertas ke? Sekejap. Bilangan kertas satu rim 800, dia dah bagi bilangan 800. Sehelai kertas 9.4. Kemudian tebal N rim kertas 225.6. Maksudnya tebal untuk 800 helai kertas lah kan. So sekarang ni tebal satu rim. Dia nak tengok berapa bilangan rim. Berapa bilangan rim. Untuk 225.6 cm jumlah rim. Berapa bilangan rim? Satu rim ada 800. Itu kisah dia. So dekat sini, kamu boleh lukis. Untuk matematik, setengah-setengah soalan. Malah sekarang, zaman sekarang, semua soalan dia bentuk imajinasi. Kamu boleh lukis. Dia ada bagi dekat situ, contohnya satu rim kertas. Satu rim kertas. Ni satu rim. So sekarang ni dia suruh cari, berapa banyak rim. Alright. Ada banyak rim. Satu stash lah orang panggil. Satu rim. Dia punya tebal dia ada bagi tak? Dia tak bagi. Dia bagi yang ini jumlah tebal ni 225 225.6 cm. Bilangan rim dia tak bagi. Kemudian sehelai kertas. Dia punya ketebalan dia 9.4. Eksponen negatif 3 cm. Yang ini untuk rim. Rim yang banyak-banyak. Alright. So sekarang ni satu rim. Satu rim. Dia bagi tahu ada 800 helai kertas. Satu rim sama dengan 800 helai kertas. So yang ini sehelai 9.4.10 negatif 3. So dekat sini kamu boleh darab dengan 800 dapat bilangan tebal rim. Kemudian jumlah ni kamu bahagi dengan jumlah tebal satu rim berapa. Tebal rim. Tebal rim cikgu tulis kat sini sama dengan 800 darab 9, 4, 10 tolak 3. Berapa dapat? So, kamu boleh buat macam ni. Dan kamu kena belajar dan kena mula buat macam ni. Lukis-lukis,
Okay, guna imajinasi, baca soalan banyak kali. Alright? Ni cara dia. Okay, soalan macam ni biasa soalan yang markah dia besar-besar. Okay, kita shortcut. So, tengok balik soalan. Okay, yang ini kita buat bentuk point. Okay, so dekat situ dia bagi bilangan kertas satu rim ialah 800. So, kita boleh tulis kat sini. Bilangan kertas satu rim sama dengan 800. Kemudian dia kata ketebalan kertas. Tebal selai kertas. Tebal sehelai kertas. Sama dengan 9.4 eksponen tolak 3 cm. Unit jangan lupa. Nanti kamu bila makin besar, unit ni makin lama makin penting. So sekarang lagi kamu kena start. Unit jangan lupa tulis. Kemudian tebal end rim. So dekat sini kita nak cari dia punya tebal ni. End rim. Bukan tebal ni, bilangan. End rim. Bilangan dalam tebal ni. So sekarang ni tebal N. N kertas, tebal N. Cikgu tulis N saja ialah 225.6 cm. So nak cari N berapa? Sama ada macam tadi. Ataupun N. Marker. Cikgu tulis marker kat sini. Marker. Nak cari N. Kita dapat melalui tebal ni. Tebal. Semua. Per dengan. Tebal satu rim. Tebal satu rim. Ni semua rim. So sekarang ni kena carilah tebal semua rim berapa, tebal satu rim berapa. Okey. So sekarang ni nak cari tengok point yang dia bagi lagi. Tebal semua rim dia dah bagi kan 225.6. Okey. Dan kemudian tebal satu rim kita tak dapat lagi. Tebal satu rim macam ni lah cari. Okey. So sekarang kita buat tebal satu rim. Okey. Okey, cikgu tulis kat sini. Tulis kat bawah ni lah, lepas tu kita sambung kat sini. So, tebal satu rim sama dengan 9.4 ataupun 800 dulu 800 darab dengan 9.4 eksponen tolak 3. Okey. So sekarang ni bentuk eksponen, bentuk nombor piawai. Yang ni tidak. So kita nak ubah ni dalam bentuk nombor piawai. Macam mana? Okey, 1, 2. Kat sini So sekarang ni dia pergi ke kiri kan. Jadi 8 point kosong darab 10 3 darab 9.4 darab 10 pelak 3. Okey. Lepas tu macam mana? Kita gabungkan. Okey. Gabungkan maksudnya yang ini darab dengan yang ini. Kemudian yang ini selesaikan dengan yang ini. So sekarang kita dapat, cikgu guna kalkulator. Sekejap. Okey, cikgu guna kalkulator. 9.4 okey 75.2. So cikgu dapat kalkulator sekarang. Cikgu tulis dululah, cikgu tulis. Lepas tu kita sambung kat sini. Okey, cikgu tulis dulu. 8.0 darab 9.4. Okey, kemudian yang ini. Okey, yang ini cikgu buat macam ni. Ni dah kurungan, jadi cikgu tak buat darab lah. Cikgu buatkan ni 10. 3. Okey, tambah. Yang ini. Okey, tolak. Tulis ni. Okey. Okey, cikgu sambung kat sebelah ni.
Okey, cikgu sambung. 8 darab 9.4 tadi cikgu guna kalkulator, cikgu dapat 75. Okey, sama dengan 75.2. Okey, darab 10 kuasa 1. 3 tolak 3 kosong, maksudnya 3 tolak 3. 1, 2. Ni 2 bukan 3. 2. 2 sini. So ke sini 2. Sini 2. Okey. 10. 2 tambah tolak 3 jadi tolak 1. Berapa unit dia? Sentimeter. So sekarang ni eksponen kan, nombor piawai. Okey, kita ubah bentuk nombor biasa cm. Satu lagi yang ini, okey, kalau kamu lihat, okey, 75.2. Alright. Kamu lihat ni, 75.2. Okey, kalau tukar nombor piawai, okey, sebelum titik, okey, jangan lebih daripada 9 kan. So kat sini, cikgu pindah 1. Okey, pindah 1 maksudnya kat sini tambah 1 lah kan. So dekat sini mati jadi 7.52 cm. Kat sini je lah kamu confuse sikit. Okey, kamu confuse sikit. Okey, kalau kita ubah teruslah, okey, tak pindahkan, okey. Kita tulis, okey, macam kita buat latihan yang minggu lepas. Okey, kat sini kita dapat 75.2 darab ni tolak 1 kan. 10 tolak 1. Okey. So sekarang ni kita nak ambil dalam bentuk sentimeter atau kita nak hapuskan nombor piawai. Kalau negatif, kalau positif dia ke kanan kan. Kalau negatif dia ke kiri kan. So dekat sini jadi 7.52. Yang ni kita dah habis lah. Kita dah gerakkan nombor ni. Okey, 1. Okey, tolak 1. So dekat sini masukkan unit sentimeter. Okey. So dekat sini tebal 1 rim 7.52 cm. Habis 1. Okey, dapat markah kat sini. So kita balik dekat dia punya asas yang tadi. Tebal semua rim bahagi tebal 1 rim. Okey, N, cikgu tulis balik, N sama dengan tebal dia 225.6 cm per dengan 7.52 cm. So, N, bilangan N ada berapa? Ada berapa dekat dalam ni? Okay, so yang ni kamu guna kalkulator. Okay, 7.52. Okay, kemudian 225.6. Okay, cikgu guna kalkulator. 225.6 bahagi 7.52. Sama dengan 30. So, N sama dengan 30 rim. So, bilangan rim, okay, dekat kumpulan ni, dekat stash ni, okay, sama dengan 30. So, dapatlah jawapan dia. Okay, nampak tak? Okay, cikgu melukis, cikgu buat kiraan, cikgu catatkan point, cikgu buat star kat sini lah. Buat star, kadang-kadang pemeriksa boleh nampak terus. Okay. Kemudian cikgu buat satu formula. Right. So semua ni memberi markah dekat kamu. Okay. Minimum dia 3. Okay. So dekat sini, kamu kena cuba juga. Okay. Buat, tengok soalan yang, contoh-contoh. Okay. Cuba buat sendiri. Okay. Kemudian cuba jawab soalan yang mudah dulu. Okay, kemudian baru yang susah. Alright. Okay. Kalau kamu lihat dekat situ, dia ada satu lagi yang lebih kompleks sikit. Okay, mengenai sebidang tanah. Okay, soalan mengenai sebidang tanah. Okay, bentuk tanah segitiga. Bila segitiga, kamu terus ingat apa yang kamu kaitkan dengan segitiga. Dulu form 1 dah jumpa dah, darjah 6 dah start jumpa dah. Kan? Theorem Pythagoras, right?
So biasa soalan akan keluar bentuk macam tu, theorem. So dekat sini kamu ingat baliklah apa yang kamu dah buat sebelum ni. Ataupun mungkin formula luas. Luas segitiga. 1/2 darab dengan tinggi darab dengan tapak. Nampak? Semua benda yang kamu belajar, kamu kena keluarkan balik. Kena ingat balik. Kena cuba balik. Alright? Kita tengok dekat soalan yang segitiga. Luas tanah. Luas tanah, dia bagi mungkin lebar, ataupun dia bagi mungkin tinggi ketinggian. Kalau lukis bentuk segitiga. Kemudian of course biasanya dia bagi tapak. Right? Dia bagi panjang tapak. So biasanya macam tu lah. Mungkin kamu akan cari mungkin panjang tepi dia, kecondongan dia, ataupun perimeter, perimeter ukur lilit. Biasa macam tu lah. Asas dia sama je. Contoh dia bagi. Tengok kat soalan. Syarikat hartanah beli sebidang tanah berbentuk segitiga bersudut PQR. Cikgu lukis dulu. Apa-apa cikgu lukis dulu. Cikgu lukis dulu. Penting kita lukis dulu. Kemudian segitiga macam ni, kalau sudut tegak, buat sudut tegak. Kena buat. Kalau tak kamu akan terlepas pandang. Ataupun bila kamu buat sudut tegak, automatik kamu akan teringat. Theorem. Segitiga kaki sama. Kamu ingat benda-benda yang penting-penting. Sebelum-sebelum ni. Kemudian dia bagi apa lagi clue? PQR. Seperti gambar rajah. PQR. Dia suruh cari PQ. Nyata bentuk dalam bentuk piawai. Dia bagi panjang hipotenus. Garis condong. 35 eksponen 2. Unit dia apa? Meter. Tapak dia bagi 21 eksponen 2. Unit dia meter juga. So dia suruh cari nilai PQ. Berapa? Kita letak kat sini K lah. Nak tak K ke? Tak payahlah, kita guna PQ juga. Kemudian kos bagi 1 meter persegi ialah RM45. Cari jumlah kos untuk keseluruhan tanah ni, keluasan tanah ni. Bila kamu dah lukis, so sekarang ni apa yang kamu kena buat ialah cari ni. So apa yang dia bagi? Panjang ni, panjang ni. Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. So nak cari panjang ni, ni kita buat formula dia. Marker, cikgu tulis marker. Luas. Sama dengan not luas. Kita tak boleh cari luas lagi. Kita nak luas. Luas kemudian nak cari panjang dulu. Maka panjang ni QR. QR kuasa 2 sama dengan PQ kuasa 2 tambah PR kuasa 2. So sekarang ni PQ yang kita nak cari. So PQ, kita buat algebra, kiri kanan. Yang ni pindah kiri, yang ni pindah kanan, ni pindah kiri. So PQ, QR, kuasa 2, tolak PR, kuasa 2. PQ sama dengan QR, kuasa 2, tolak PR, kuasa 2, punca kuasa 2. So kamu dah dapat kat sini. Formula nak cari PQ. So kita masukkan nilai je lah. So bila masukkan nilai, cikgu masukkan nilai. QR, mana QR? Ni. 3.5 darab 10 2. Tolak. Yang ni 2.1 10 2. Darab 10 2. Unit, cikgu tak buat. So sekarang ni dia nak kuasa 2. So yang itu dah kuasa 2.
So apa yang berlaku, punca kuasa kita tinggal dulu. Okay, kita buat kuasa 2 dulu dan kemudian nanti baru kita gabungkan. Okay, kalau kamu lihat dekat buku, bila kuasa 2, okay, numbers tu dia jadi lain. Okay, kamu kena selesaikan kuasa 2 dulu. Dan kemudian bila kamu buat penolakan, okay, penolakan, cuba cikgu buat penolakan kat sini. Okay, kalau kamu lihat 1.225, okay, tolak 4.41. Okay, jadi 3.182 negatif. Ya, ada tanya? Wei Hui, ada nak tanya? Tak ada Okay. Alright. So dekat sini kalau kamu lihat 3.5 kuasa 2. Okay, 3.5 kuasa 2. Okay, kamu selesaikan 12.25. Kemudian kalau macam nombor dia pelik, kita asingkan dululah kot. Okay, kita buat satu-satu. Kejap cikgu fikir. .25, kemudian 2.1 kuasa 2, 4.41. 0.25 tolak 4.41. Betul lah. Okay. Kamu selesaikan besar bagi kembang dulu pun boleh. Selesaikan terus pun boleh. So dekat sini kalau kamu lihat dia kuasa 2 dulu. Kita kena kuasa 2 dululah semua. Okay. Kuasa 2 dulu kan. Alright. So dekat sini 3.5 kuasa 2 jadi 12.25. Okay, darab. Ni tambah 4. 10/4. Okay. Kemudian tolak. Ni 2.1 kuasa 2 jadi berapa tadi? 4.41 4.41. Okay. 4.41. Darab 10. 2. Okay. Kalau darab tambah jadi 4. Nampak? Okay. Kamu boleh kembangkan macam cikgu sebut tadi. Okay. 10 kuasa 4. Okay. So dekat sini kamu gerak 4. 1, 2, 3, 4. Kuasa 4 gerak 4. Kemudian kamu tolak. Kemudian kamu jadikan nombor piawai balik. Boleh? Ataupun kamu terus gabungkan. Okay. Kalau gabungkan pun boleh juga. Okay. Kalau gabungkan 10, 4, 4. Sebab apa? Sebab dia sama. Okay. Dia punya ni sama. Nombor piawai dia sama. Jadi kat sini cikgu tunjuk 2 cara. Kita buat 2 cara lah. Okay, buat 2 cara. Cara pertama. Okay, cikgu kembangkan. Okay, cikgu kembangkan. Cara pertama. 12.25 eksponen 4 sama dengan 1, 2, 3, 4. Kat titik. So ada kosong, kosong. So 12.2500. Kemudian satu lagi 4.41 eksponen 4. Okey. 1, 2, 3, 4. Titik. 1, 2. So dekat sini jadi 44100. Okey. Bila selesaikan 12.2500 tolak 44100. Okey, dia jadi nampak dalam tu. Cikgu guna kalkulator 12.2500 tolak 44100. Dia jadi 78.400. Nombor besar kan? Bukan piawai kan? So jadi nak jadikan piawai balik. Sini titik 1,
2, 3, 4. Berapa? 4. So dekat sini jadi 7.84 eksponen 4. Nampak? Cikgu besarkan, gabung balik. Ni kalau nombor pelik-pelik lah. Okay. Kalau tidak, kamu buat cara yang lagi satu, yang senang. Cara kedua. Okay, cara kedua. Tengok dia punya kuasa, dia punya piawai dia, indeks dia, okay, indeks numbers dia, sama kan? Bila sama, tak perlu buat apa, tolak je terus yang ini. 12.25 tolak 4.41. So dekat sini kamu dapat 7. Okay, cikgu tulislah. Okay, tadi cara pertama kan, ni cara kedua. 12.25 tolak 4.41. Alright. Kemudian 10 kuasa 4. So 12.25 tolak 4.41. Cikgu guna kalkulator. 0.25 tolak 4.41. Okay, dapat 7.84. So dekat sini kamu akan dapat 7.84. 7.84 sama macam tadi. Okay, kuasa 4. Nampak? Okay, cara pertama, cikgu kotakkan. Okay, dan cara kedua, cikgu kotakkan. Okay, kembangkan boleh, terus buat pun boleh. Okay, alright. Okay, cikgu padam dulu sebab serabut dah ni. Okay, sebab cikgu tunjuk dua cara kan. Okay, jadi cikgu padamkan dulu. Okay, dua cara ni. Cikgu nak tulis balik cantik-cantik. Okay, dia jadi berapa tadi? 7.84 eksponen 4, betul tak? 7.84 darab 10 kuasa 4. Dah selesai ke? Belum. Sebab apa? Ada punca kuasa. So, kat sini, okay, cikgu tulis balik. Dan cikgu letak tanda punca kuasa. Okay, dia letak tanda punca kuasa ni maksudnya kamu kena selesaikan lah. Okay, kalau cara mudah, sebabkan dia bagi kat sini mudah, kamu cari punca kuasa je lah kedua-dua ni. Punca kuasa, kalau index number, kalau punca kuasa macam mana? Kalau N, sekejap N punca kuasa 2. N punca kuasa 2 iaitu hari macam mana? N punca kuasa 2 sama dengan 1 per N2. Tak salah cikgu? Ke macam mana? Okay. 1 per N2 ke 1 negatif? Macam mana? Cikgu tengoklah. Okay, itu hari baru kita buat. Okay, so sekarang ni kamu tengok balik. Cikgu nak tengok balik. Panjang pula. Hukum indeks. Tak apalah, kita tengok sama-sama lah. Okay, tengok sama-sama. Alang-alang, dah Google Meet ni. Okay, cuba tengok. Pas balik. Yang lepas. Hukum indeks. Cuba tengok hukum indeks. Muka surat berapa? Dapat tak? Kuasa negatif. Punca kuasa. Muka surat 18. Okay, muka surat 18. Okay, muka surat 18. Kalau kamu tengok dalam kotak kecil tu. Okay. A kuasa M, punca kuasa N. Dia jadi AM per N. Okay. Kalau A, okay, punca A kuasa M, punca kuasa N. Dia jadi AM per N. Okay. So dekat sini, okay, kalau kamu buat, yang ini boleh cari punca kuasa. Yang ini 10/4. 10/4 punca kuasa. 10/4 punca kuasa 2. Okay, dia jadi 10/4/2.
Jadi 10, 2. Okey, 7.84 punca kuasa, kamu guna kalkulator. Okey, guna kalkulator, tekan punca kuasa 7.84 sama dengan 2.8. So dekat sini 2.8 eksponen tadi kuasa 2. Berapa unit tadi? Dah tertinggal dah unit. Meter. So dapat dah PQ. Apa panjang PQ? Okey, cikgu padam dulu yang ni. Tepi ni. Okey, cikgu padam dulu. Okey, panjang dia ialah 2.8. Okey, 10, 2 meter. So dah dapat dah. 3 ukuran. Okey, habis satu soalan. Dia nak apa lagi lepas tu? Okey, kalau kamu tengok B dia kata setelah dapat PQ dia suruh rasa cari kos tadi kan. Dia cakap apa? Jika kos 1 meter persegi ialah RM45, cari jumlah kos tanah dalam RM. Berapa ringgit? So maksudnya kena cari luas lah kan. Cari luas tanah tu kemudian darab dengan RM45. So luas tanah macam mana? So yang ini yang pertama tadi kan. A. Okay. So sekarang kita buat B. B. Okay. Luas segitiga formula dia apa? Luas sama dengan 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Okay. Masukkan. Okay. Masukkan dia punya nilai. Okay. Sama dengan cikgu suka buat. So kamu buat simbol segitiga. Maksud dia luas. Okay. 1/2. Okay. Darab dengan tapak dia berapa tadi? 2.1. Okey. 10/2. Kemudian darab dengan tinggi. Okey, 2.8. 2.8, 10/2 juga. Nasib baik eksponen ataupun piawai dia sama. Index number dia sama. Biasanya tak susah lah. Okey. So sekarang ni kita selesaikan bentuk pecahan lah sebab ada 1/2. Ada pilihan, kamu permudahkan atau cikgu suka kamu tulis balik. Okey, sebab ni darab dengan 1, jadi cikgu buat 2.1 10/2 darab 28 10/2 per dengan 2. Bila eksponen, senang saja kan? Okey, kamu darabkan saja. 2.1 darab 2.8. Jadi berapa? 2.1 darab 2.8 dia bagi. Sekejap cikgu guna kalkulator. Takut nombor dia Kang dia kecilkan terus. 2.8. Okey, 5.88. Okey, 5.88. So kat sini sama dengan 5.88. Ni darab dengan ni kan. So darab maksudnya tambah. So tambah. 2 tambah 2, 4. Bahagi 2. Okey, bila bahagi 2, kamu terus direct bahagi 2 je lah. Okey. 5.88 bahagi 2. Okey, 5 tekan kalkulator. 5.88 bahagi 2. 2.94. Settle. Okey. Eksponen tak perlu bagilah, melainkan sini ada eksponen. Dia nak bagi nombor asas saja kan. So dapat dekat sini 2.92 10 4 meter persegi. Keluasan dia. Dah siap? Belum. Kita baru cari luas tanah. Berapa luas segitiga? Dia cakap kalau 1 meter persegi RM45. Berapa jumlah semua? So dekat sini kamu kena darab. Marker. Cikgu tulis marker. 2.92 darab 4 buat kurungan darab dengan RM45. RM RM45. Okey.
Yang ini cikgu nasihatkan, kembangkan kemudian darab dengan 45. Sebab kita nak nilai duit terus. Nilai duit tak ada piawai. Okay, nilai duit. Walaupun kamu jumpa RM3.20, ada titik kan. Itu bukannya piawai. Okay, okay, RM3.20. So dekat sini, cikgu pindahkan. Kuasa 4 kan. 1, 2, 3, 4. Titik. So ada kosong, 1, 2. So 29,200 darab RM45 sama dengan RM. Okey. Cikgu tekan kalkulator. 29,200 darab RM45 sama dengan 1,000,000. Okey, 314,000. 1,314,000. 2.92. Oh, ni 2.94 lah. Sekejap. 5.88. Oh, ni 94. Salah lagi tulis kat sini. Okey. Ni 94. Ni 4. 29,400 darab dengan RM45. Okey. 1,323,000. 1 juta. Biasanya ada koma. Okey, 300. Lepas koma, 3 digit. Koma lagi. Okey. 1,000. Okey, habis. Segitiga tanah ni, inilah harga dia. 1,323,000. Keluasan dia berapa? Inilah keluasan dia. Okey. 2.94. Okey. Eksponen 4 meter persegi. Berapa dia punya panjang? 2.8. Okey. Darab 10 kuasa 2 atau eksponen 2 meter. Berapa dia punya lebar? 2.1 eksponen 2 meter. Okey, habis. Boleh? Okey, 2 soalan. Okey, cuba baca, lukis. Okey, ambil nota, poin-poin penting. Okey, kemudian cuba faham. Okey, apa yang soalan tu nak. Baru kamu mula. Okey, tapi sebelum tu kena kuatlah yang asas. Kita pun tadi ulang balik kan. Tengok tak? Kita buka balik, tengok hukum indeks apa dia. Okey, kalau punca kuasa nak jadi macam mana. Okey. Alright, ada soalan tak? Litisha ada soalan tak? Litisha? Ya cikgu, tak ada. Tak ada. Muhammad Alif? Ada tak? Apa Ada itu? soalan? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada, tak ada. Boleh faham tak tadi? Panjang Boleh, aja. boleh. Panjang cara dia, panjang kan? Apa tadi? Hui. Okey. Hui. Boleh. Kalau putus-putus lagi kamu tengok dekat YouTube nanti Okey, 2 soalan. Okey, 2 soalan cukup lah. Okey, kita try sama-sama. Nanti cikgu bagi arahan dekat grup. Tapi cikgu nak kamu try juga. Okey. Bukannya kamu try untuk hari ni, esok tak. Kamu kena try untuk kamu punya SPM nanti. Bila kamu dah besar lagi berapa tahun? 2 tahun lagi kan? Okey, sebab kamu push diri kamu, okey, kamu tak sedar sebenarnya kamu jadi makin kuat. Okey, kamu push diri kamu, makin lama kamu akan jadi makin kuat. Nanti bila form 4, form 5, kamu relax. Okey, senang je belajar. Tapi kalau kamu malas-malas, tak push, okey, manja, dia makin lama dia akan makin teruk. Kamu makin lama makin tak tahu. Okay, as long kamu try, at least separuh pun okey. Okay, boleh buat separuh pun okey. Boleh buat banyak tapi jawapan akhir salah. Don't worry, jangan risau. Sebab nanti kita akan revise, tengok balik. Kat mana yang salah. Tapi kalau kosong, kalau tak try, kamu fikirlah cikgu nak ajar apa. Tak nak ulang balik semua kan. Ulang balik pun tak boleh jadi apa juga. That's why penting kena try. Okay, kena cuba sendiri. Bukannya abang kakak kamu. Okay, alright. Cukup untuk hari ini. Ada soalan tak ada dah kan? Okay Alright, okay, bye-bye. Jumpa lagi. Tunggu dalam grup. Cikgu bagi soalan. Alright, bye-bye. Terima kasih.